Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du. Alhamdulillah, sambung idaman penuntut jilid yang pertama, muka surat 15 Rumi, Jawi 33. 15 Rumi, Jawi 33. Bicarakan tentang fardu tayammum. Fardu tayammum. Yang mana kita sebelum ni selesai fardu tayammum, 5 perkara, niat. Niatnya habis itu fardu yang pertama, iaitu niat. Fardu pertama iaitu niat, selesai dah sebelum ni. Masuk kita pada pagi ni yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kedua, yang pertama niat, yang kedua rukun ataupun fardu tayammum yang kedua, memindahkan tanah ke tapak tangan dengan ditepukkan. Memindahkan tanah ke tapak tangan dengan ditepukkan kedua-duanya, kedua tangan kepada tanah yang berdebu. Tanah tu mesti ada debu. 2 kali tepuk. 2 kali tepuk. Jadi syarat yang kedua, tepuk tanah, tepuk tangan ke tanah. Tanah pula syarat debu. Sa'idan tayyiba. Debu, maksudnya debu. Mesti debu. Kalau tak ada debu, mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh maksud tidak sah. Pada mazhab Maliki, tak ada masalah kalau tak ada debu. Ini yang kita tengok ketika angkasawan negara tahun bila tah, dia naik berapa lama tah naik kan, macam-macam dia buat. Maka waktu tu bersidang lah kat Malaysia ni, macam mana dia nak sembahyang kan, nak ambil uduk air kan, dia terapung gitu kan, puah kejar air tu nak basuh muka. Akhir sekali macam mana ni, maka boleh tayammum. Soalannya tayammum pula ada ke debu? Tak ada debu. Nak tepuk apa? Maka tepuklah mana-mana cermin ke, janji sesuatu lah, tepuk sesuatu. Walaupun tak ada debu, sah juga. Tapi kita tak boleh pakai hukum tu. Sebab apa? Sebab kita bukan ada kat sana. Ketika darurat, tak apalah kita nak ke mazhab lain. Mazhab Maliki contohnya. Jadi, kalau tengok syaratnya berdebu, macam mana angkasawan negara nak semayang kalau macam tu? Memang tak ada debu. Maka dibenarkan. Tapi kalau secara asal tak benar, tak boleh. Dia mesti debu juga. Mesti debu tanah. Tepuk debu tanah, 2 kali tepuk. 2 kali tepuk. Sekali untuk muka dan sekali untuk tangan. Sekali tepuk untuk disapu kepada muka, sapu debu pada muka. Yang kedua tepuk untuk sapu tangan.
Sapu tangan. Jadi maksudnya nak tak nak mesti 2 kali tepuk. Tak boleh sekali. Mesti 2 kali. Dan mesti ada perbuatan memindahkan. Perbuatan memindahkan debu dari tapak tangan ke muka. Mesti ada perbuatan tu. Kalau tidak sah. Dia tak sama dengan wuduk. Wuduk tak disyaratkan perbuatan memindahkan air ke muka. Tak syarat. Maknanya kalau ada air tu, shower tu kan, shower, kita tadah muka, air yang sah. Sebab dalam wuduk tak disyaratkan memindahkan air daripada tangan ke muka, tak. Syarat dia rata muka. Jadi kita boleh tadah gitu, air terjun tu tadah muka gitu. Sah wuduk. Tapi kalau tayamum tak sah. Kalau ada puting beliung lah, ada angin lah, angin kuat, bawa debu sekali. Kita pun tadah muka, habis buka rata debu, penuh debu muka, tebal lagi. Tak sah. Sebab mana perbuatan memindahkan tu? Tak ada pun. Itu beza dia. Kalau kata apa beza tayamum dengan wuduk? Yang pertama, bezanya tayamum pakai debu, wuduk pakai air. Itu bezanya. Apa beza lagi? Beza lagi, tayamum cuma 2 anggota. Wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Okey, dua dah. Apa lagi perbezaannya? Puas agak cari ni. Apa? Antara perbezaannya, wuduk tidak diwajibkan perbuatan memindahkan air ke muka, memindahkan air ke tangan. Tapi tayamum mesti ada perbuatan memindahkan tu. Mana tak boleh tadah muka gitu, tadah tangan gitu. Kalau kata angin kuat ni, bawa debu, dia pun tak tangan dia. Lepas dia sapu muka dia, selesai lah. Lepas tu dia tak tangan dia, golek gitu. Penuh debu kat tangan dia. Tak boleh. Dia kena perbuatan memindahkan. Ambil, pindah. Maknanya tadah macam ni boleh? Macam ni tadah macam ni, dah berdebu dah. Baru sapu. Boleh? Sebab perbuatan memindahkan tu. Sekali muka dan sekali untuk tangan. Maksudnya ada perbuatan memindah. Tu maksudnya ada perbuatan memindah. Pukul atau tepuk tidak mesti. Cuma nak pindah biasanya tepuk. Kalau tidak nak pindah macam ni kalau tak tepuk. Maka tepuk tu memindah, itu kebiasaan, tapi tak semestinya tepuk. Tu dia bagi tahu. Pukul atau tepuk tidak mesti. Jadi kalau ambil debu tu cuah kat tangan, boleh. Itu tak tepuk, itu cuah, boleh. Cuma biasanya tepuk lah, senang. Ada angin tadi, tadah aja angin tu. Habis penuh berdebu tangan, sapu muka. Tak ada perbuatan menepuk. Menepuk tu tak wajib, yang wajib memindah. Cuma biasanya bila nak pindah kena tepuk debu ni. Lepas tu dia kata kat sini, maksudnya ada perbuatan memindah, pukul atau tepuk tidak mesti, tidak semestinya pukul atau tepuk. Dan itulah sekurang-kurang ditahankan tapak tangan kepada angin yang bertiup. Boleh juga ditahan tapak tangan kepada angin yang bertiup, yang mana angin tadi membawa debu dan lekat debu itu pada tapak tangannya. Ni saya mencukupi dan memadai. Tak semestinya tepuk. Boleh ambil lah macam-macam ni pun. Sebab ada sekali tu saya tengok, ada orang kan, dia cuah debu tu kat tangan. Lepas tu ada orang kata tak sah. Dia ambil kan debu, kita tepuk kan, ramai-ramai pakat buat. Okey, kita buat praktikal, pakat-pakat ambil debu. Ada ambil surat khabar, lepas tu dia tabur gitu. Biasa cantik lah tu, dia tepuk kan. Seorang ni dia tak begitu. Dia ambil daripada botol tu, bak botol kan, beli, dia tuang macam tu. Ada yang kata dia tak sah sebab bukan tepuk. Jangan luruh benda sangat. Boleh. Cuah penuh. Cuma membazir. Tapi tak boleh nak kata membazir debu. Berlambak debu nak membazir apa kan? Gitu lah. Dan lagi tidak mesti ada 2 kali tepuk. Kerana kiranya tidak rata dengan 2 kali, kenalah ditambah beberapa kali. Yang ini penting. Yang ini bila kita tengok, saya tengok daripada dulu sehingga sekarang, tak berapa disebut perkara ni. Kalau biasa kita tengok daripada dulu kecil lagi, caranya diajar oleh guru kita, tepuk, lepas tu dia suruh kurangkan. Macam ni, kurangkan sikit, jangan banyak sangat. Banyak pun tak apa, tapi penuh berdebu lah muka. Kurangkan, nipiskan, sunat. Lepas dah nipiskan, sapu muka. Sapu muka. Ketika sapu tu kena rata sungguh lah. Maksud bukan rata,
bukan kena rata debu di muka. Kena semua tangan tu di semua tempat. Semua. Bukan sekadar tepuk. Bukan. Kena biar kena. Cuma, mungkin debu tu bila kita sapu, mungkin debu tu dah habis dah. Mungkin debu tu dah habis. Tak apalah, biar habis. Yang penting sapu. Sapu semua. Sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh. Cuma dekat-dekat janggut, misai tak wajib sampai ke dalam. Tapi sapu tu sapu sungguh-sungguh. Bukan sekadar tepuk. Macam tu. Bukan. Ni tepi-tepi ni. Sapu ni. Sini tepi. Sebab tu, kalau kita tengok dulu-dulu, tepuk, dia sama muka, sapu. Lepas tu aja. Tepuk kali kedua, dia selat tangan buat gini. Tepuk tu, tangan buat tak gini. Yang macam bersilat. Lepas tu, sini, betul sini. Itu, bagi orang yang biasa buat aja. Orang yang tak biasa buat, tak boleh. Takkan boleh rata punya buat gitu. Mana boleh rata buat ini orang tak biasa. Dah lah kita bila tak tayamum. Tiba-tiba nak tayamum. Macam mana? Tak rata ada, tak kena tu. Dia kena semua. Jadi, sebab tu ni, ayat ni cantik. Jika tepuk kali pertama, lepas dah nipiskan, sapu tu ada yang tak puas hati lagi. Macam kat sini tak berapa nak kena. Ambil lagi. Tak payahlah tepuk. Ambil debu tu. tak mana yang tak puas hati yang tak kena. Cuma, tempat bulu-bulu ni tak wajib sampai ke dalam. Betul? Ni tepi-tepi mata ni. Sini. Buat betul-betul lah. Tepi ni macam tak kena lah. Ambil debu lagi. Sebab tu tengok cantik dia kata ni. Dan tidak mesti 2 tepuk. Kerana kiranya tidak rata dengan 2 kali, kenalah ditambah beberapa kali. Bukan mesti tepuk sekali. Dah buka dah. Dah cukup lah sekali. Sekali je tepuk. Itu kita belajar dulu-dulu. Itu minimum. Tapi tak semestinya 2 kali tepuk. Kadang-kadang nak sapu muka tu sampai 3-4 kali tepuk. 3-4 kali je. Cuma melampau 3. Tepuk tu dah banyak. Kebanyakan muka dah kena. Mungkin 90% muka dah kena dengan sekali tepuk. Tapi ada 10% lagi. Takkan nak tepuk banyak juga. Jadi ambil je ni. Ambil sikit. Macam sapu bedak. Ambil. Mana lagi tak berhati? Sapu semua. Bukan sekadar tepuk gitu je. Yang ini, mungkin kita kata, alah tak payah tahu sangat lah. Sebab kita ni asyik-asyik ada air je dekat Malaysia ni. Nak kata tak ada air tu, taklah kata mustahil, tapi macam, kebarangkaliannya sangat rendah untuk tak ada air. Sebab air laut berlambak, air sungai tak pernah kering. Pakai je lah air laut nak ambil wuduk nanti. Ya. Tapi jangan lupa, ketika sakit, ada juga tayamum. Walaupun air berlambak. Nanti ya. Jadi ketika tu kita kena tahu juga tayamum. Ketika ada balutan-balutan sahibul jabirah nanti. Dia bahas belakang ni. Masa tu, walaupun air banyak, masa tu wajib tayamum. Masa tu kaki tergantung. Kaki tergantung sebab kena simen macam tu. Masa tu ada tayamum. Walaupun air banyak ada. Jadi kalau kita kata, alah tak payah tahu sangat lah. Bab tayamum ni, bukannya nanti kat Malaysia tak ada air. Jangan kata gitu. Takut-takut nanti Allah uji kerana penyakit-penyakit yang mana sakit tu menyebabkan ada balutan. Masa tu ada tayamum. Setengah orang tak pernah dengar pun. Dia kata, kat sini pernah dengar kot. Sakit, wajib tayamum. Sakit tayamum? Tayamum tak ada air. Ya, satu lagi sakit. Sakit pun tayamum. Tak pernah dengar pun sakit tayamum. Sakit yang tak boleh kena air ke anggota. Masa tu, lepas tu kita kena tahu tu. Jadi, tepuk muka, bila sapu muka tu, kita rasa ada yang tak kena lagi. Tepuklah sikit lagi. Tepuklah 10 kali pun. Kalau tak nak tepuk, ambil lah sikit. Dan tak semestinya tepuk macam ni. Boleh je ambil, kita ambil debu, lepas tu kita ambil, buat macam orang perempuan pakai tu kan. Pakai, apa nama dia panggil? Undercoat dia tu lah. Apa dia panggil? Bukan blusher. Yang sebelum nak pakai makeup, dia pakai benda tu dulu. Saya panggil undercoat. Undercoat dulu sebelum letak cat. Foundation. Foundation yang ada tu. Yang warna tu warna kulit dia lah. Dia ambil, kan? Sapu dulu, lepas dah rata semua, baru ambil yang warna-warna tu. Tak bisa tengok ni. Jadi, boleh je macam tu. Ambil debu, cek macam tu lah buat. Boleh je. Tapi penuhlah debu kat muka. Tapi di sudut kebolehan boleh. Bukan mesti tepuk sapu gitu. Itu minimum.
Ambil lah tak, sikit-sikit. Tak puas hati lagi. tak. Janji kata. Cuma pelik lah sapu kat muka. Jadi tepuk, sapu. Kalau ada rasa tak puas hati, tepuk sekali lagi. Kalau banyak sangat, tak payah tepuk. Ambil 2-3 jari je. Tepuk 2-3 jari. Letak kat mana yang kita tak puas hati. Okay. Macam tu juga tangan. Bila kita dah buat begini, dah tepuk, tak payah lagi tu bersilat gitu. Tapi kalau nak buat silakan. Boleh letak ambil. Tak. Kita boleh tak sampai kata. Atau tepuk sekali. Tepuk. Bukan 2, tepuk satu tangan je. Tepuk. Oh tak puas hati. Tepuk lagi. Yang kedua. Sebab tu kita tepuk beberapa kali. Tu lah, saya ingat daripada kecil dulu tahun 80-an sampai tahun 2000, itu yang saya perhati, semua ajar mesti begini. Mesti gini. Iyalah begini, kalau kena kata tak apalah. Kalau begini. Tapi tak semestinya tak boleh kalau tak buat gini. Dah jadi salah faham lah kita. Mesti tepuk dan mesti kena. Ini pula. Mesti, tak boleh macam tu. Habis kalau tepuk, tapi sapu je macam ni. Oh tak boleh, mesti macam ni. Dah salah faham kat situ. Kita nak betulkan balik. Tak semesti. Cuma boleh kalau buat macam tu. Tak mesti macam tu. Sampai kan kalau kata habis ni tak kena sikit ni. Tak apa, janji buat macam ni. Kita tengok, oh ni tak kena ni. Tak apa tak boleh. Kena. Dah habis. Ambil debu lain. Tu salah faham kat situ. Tu yang kedua. Syarat kedua meratakan tanah tadi ke semua muka dan tangan. Walaupun untuk menyempurnakan memerlukan beberapa kali tepuk sekalipun. Cantik. Siap dia bagi dalam kurungan Bujairimi 1 muka 236. Siap bagi tahu lagi. Bukan sekali tepuk, 2-3 kali tepuk pun. Kadang-kadang mesti kena 3-4 kali tepuk. Sebab tak rata. Yang ketiga. Menyapu debu yang telah lekat pada tapak tangan. Dengan tepuk yang pertama itu ke muka. Dan tidak wajib sapu ke muka, itu yang pertama. Dan tidak wajib menyampaikan debu-debu itu hingga ke celah-celah rambut atau janggut sekalipun nipis. Dalam dari masalah janggut, jambang, kening, tak wajib sampai dalam. Kalau air wajib sampai dalam. Debu tak wajib sampai dalam. Yang tak ada bulu-bulu je yang wajib kena kan. Walaupun janggut atau jambang tu nipis sekalipun tak wajib sampai dalam. Sedangkan kalau ambil uduk, jambang tebal baru tak wajib dalam. Sunat jambang nipis wajib dalam. Kalau dalam masalah debu tak wajib. Kalau wajib memang kena cuah debu tu masuk dalam jambang. Malahan sunat pun tidak. Sunat pun tak masuk masukkan debu ke dalam jambang, janggut, misai, bulu-bulu lah. Kerana kesukaran bukan macam air. Air senang, dia mengalir masuk. Debu kena cuah. Okay, maka sunat pun tidak. Keempat. Itu yang ketiga ni keempat. Menyapu dengan tepuk yang kedua ini kedua-dua tangan serta siku. Dalam mazhab lain dia tak sampai ke siku. Sebab dalam ayat tentang tayamum tak ada sebut siku. Ayat tentang wuduk ada sebut siku. Wa aidikum idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai ke siku dalam masalah wuduk. Tapi dalam masalah tayamum wamsahu wa aydikum minhu, dan tangan kamu. Sapulah muka dan tangan kamu. Tak ada ilal marafiq. Itu ayat tayamum. Jadi bila macam tu berlaku khilaf. Sebab tak ada sehingga ke siku. Maka kebanyakan ulama kata, bukan mazhab Syafi'i lah, kebanyakan ulama sampai sini je. Jadi tepuk pertama muka, tepuk kedua macam ni. Malah dengan sekali tepuk je. Tepuk muka, lepas tu turun tangan. Sampai sini pun. Selesai. Mazhab Syafi'i dikias. Wuduk sampai siku kan. Tayamum pun sampai siku juga. Sampai siku. Jadi muka dan siku. Dua sahaja. Bila sebut anggota tayamum, muka tangan. Bila tengok anggota tayamum, muka tangan. Inilah sahaja anggota tayamum.
Tidak payah, tidak payah bagi. Tidak payah sapu kepala dan sapu kaki macam wuduk. Jangan buat sapu kepala, sapu kaki. Dua je. Bila kata tayamum je dua. Tak ada air, tak ada. Boleh tayamum? Boleh tayamum. Bila sebut tayamum, muka, tangan. Bila ada balutan dekat kaki sebab simen, maka tak boleh rata air. Ambil wuduk diselangi dengan tayamum. Bila sebut tayamum je, muka, tangan. Walaupun sakit tu kat kaki. Bila kata tak ada air, dalam keadaan dia berjunub, bahadah besar, nak mandi tak ada air, boleh tayamum, boleh tayamum. Bila tayamum je, muka, tangan. Sebab bila tayamum, muka, tangan. Yang kelima, tertib, iaitu wajib sapu muka dahulu, kemudian baru sapu kedua-dua tangan. Tu dulu, tertib. Mesti muka dulu baru tangan. Tak boleh tangan dulu baru muka. Sama ada tayamum kerana hadas kecil atau kerana hadas besar, atau kerana mandi sunat, atau lainnya. Semua muka tangan. Kalau dia kata tayamum kerana hadas kecil, dia tak ada wuduk, nak semayang tak ada air, ataupun nak semayang air tak boleh kena badan, habis terbakar, tak boleh kena air, maka tayamum. Bila sebut tayamum, muka, tangan. Jenazah setelah dimandikan, tengok-tengok ada masalah jenazah tu, ada tatu, air tak kata, rambut color, kuku color, tak boleh buang, tak kata air lah. Tak sunat, tak khitan, maka lepas mandi dengan jenazah tu wajib tayamum. Bila sebut tayamum, muka, tangan. Tak payah berfikir benda lain. Kerana hadas kecil atau hadas besar, jenazah yang tak boleh dimandikan sebab tak ada air, maka tayamum, muka, tangan. Jangan duk jiruh pula debu dekat jenazah tadi, penuh atas badan, tak ada. Muka, tangan. Ataupun kerana hadas besar, orang tu dia sendiri hidup lagi, nak semayang tak boleh sebab bahadah besar, maka boleh tayamum. Bila sebut tayamum, muka, tangan. Begitu je, sebut tayamum, muka, tangan. Ataupun dia nak mandi hadas besar, air ada, tapi ada balutan kat perut dia, ataupun dekat pinggang dia ada bekas operation ke apa, baru lepas operate. Jadi mandi, dia berjunub, mandi wajib, mandi mana yang boleh kena lah. Lepas tu ada yang tempat tak kena tu wajib tayamum. Bila sebut tayamum, muka, tangan. Jangan sapu kat perut pula. Itu nak beritahu tu, hadas besar. Atau kerana mandi sunat. Mandi sunat. Macam mana boleh jadi mandi sunat? Mandi sunat ni sebab tak ada air. Sunat mandi tapi tak ada air, maka sunat tayamum juga ganti. Contoh hari raya. Hari raya tak ada air. Setiap hari raya, orang pada hari raya disunatkan untuk mandi. Sama ada orang tu dia nak pergi semayang ataupun dia tak nak pergi semayang, sama ada dia lelaki atau perempuan, walaupun perempuan haid dan nifas sekalipun, sunat mandi. Mandi apa? Mandi hari raya dia panggil. Tiba-tiba tak ada air, macam mana? Sunat tayamum, boleh tayamum sebagai ganti mandi sunat. Maka bila sebut boleh tayamum, muka, tangan. Nak cerita muka, tangan tu je, mandi sunat. Atau lain-lain mandi. Okey, semua lain-lain. Jadi bila sebut tayamum, muka, tangan. Sunat tayamum pula, itu banyak juga. Banyak sunat tayamum. Setengahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah sebut sebelum ni kan, tak boleh tulis macam ni. Tapi yang asal ni, Tok Guru kita ni, Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, dia tulis dalam bentuk Jawi. Kemudian dia rumikan, bukan dia rumi ni, tak tahu siapa, keluarga dia ke, siapa ke, ataupun percetakan ke yang rumikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni, kita dah sebut rasanya sebelum ni kat sini kan, tak boleh tulis ayat Quran, tak boleh tulis dalam selain daripada bahasa Arab, haram, tak boleh. Ni Bismillahirrahmanirrahim tu tak tahulah macam mana nak cakap, tak boleh. Nak tulis bahasa Cina, dia nak hafal, dia orang Cina nak hafal, tiba tulis bahasa Cina, tak boleh. Kalau nak hafal, dengar, cari mana-mana rakaman, dengar, okey, hafal, ikut. Tak boleh tulis ayat Quran. Doa tak apa lagi. A-L-L-E-H, Allah, H-U-M, maghfir, L-I, maghfirli. Boleh lagi tulis sebab dia doa. Tapi kalau ayat Quran tak boleh tulis, melainkan bahasa Arab, kena haram, berdosa. Bahasa Melayu kan orang dulu-dulu kan, dia nak hafal, Inna a'tayna tak hafal. I-N-N-A, Inna, A-K, A-K A-T-O-I, A'toy, N-A. Jadi macam mana? Inna a'toyna. Bunyi pun pelik dah kalau tulis, kalau baca. Inna a'toyna, kal, K-A-L, kal, K
K-A-U-S-A-R, Kal-Kausar. Bunyi terus jadi lari. Betul tak boleh, haram. Tapi yang ini macam mana ni? Tak tahulah. Sebab yang terjemah ni bukan asal. Asal, kita asal Jawi. Kadang-kadang Rumi ni, keluarga dia yang Rumi kan. Kadang-kadang pencetakan tu. Banyak dia kata, laku orang kitab ni. Tapi Jawi, orang banyak tanya, Rumi ada tak? Rumi tak ada. Akhir sekali dia yang Rumi kan. Pencetakan tu. Dulu lah. Jadi tak boleh ni sebenarnya. Sebab tengok Kalau tengok, apa sahaja tak boleh? Cuba tengok. Bismillah. Lepas tu, hir. Bismillah, hir. Bismillah, hir. Rahman, nir, rahim. Jadi Bismillah, hir. Dah, betul? Bismillahir. Ni Bismillah, hir. Ada dua ha dah kat situ tu. Tu nampak? Terus lagi. Kita tahulah, kita biasa baca. Tapi tak boleh. Ha dia ada dua ni. Bismillahir. Okay, jadi sunat baca basmalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat baca. Tatkala menepuk tanah tu sunat baca. Menyapu muka dari atas sarut ke bawah. Istilah dia panggil sarut. Dari atas ke bawah. Cuma boleh daripada bawah ke atas, daripada tepi, boleh semua. Cuma sunat daripada atas ke bawah. Macam wuduk juga. Basuh tadi, nak basuh ketika ambil wuduk, boleh basuh kat mana dulu. Tapi sunat air daripada atas ke bawah. Begitu juga dengan tayamum. Disapu tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Sama macam wuduk, sunat dimulai didahulukan tangan kanan berbanding tangan kiri. Mencabut cincin pada tepuk yang pertama. Sunat cabut cincin pada tepukan yang pertama. Tepuk yang pertama nak sapu muka tu ada cincin, tak wajib cabut, sunat aja. Kalau nak cabut bagus, tak cabut tak apa, tepuk muka. Tetapi tepuk yang kedua dengan maksud untuk sapu tangan ni, wajib dicabut cincin itu cepat-cepat. Wajib dicabut cincin itu. Yalah, kalau ada cincin macam mana nak kata kat sini? Sebab tu wajib cabut. Yang pertama nak sapu muka. Okay? Kemudian pula itu ada koma ke titik ke. Tiba-tiba je. Wajib dicabut cincin itu cepat-cepat. Cepat-cepat cabut cincin. Bukan. Cepat-cepat tu cerita lain. Wajib dicabut cincin. Lepas tu, habis cerita dah. Cepat-cepat semayang sebaik habis saja tayamum itu. Jangan tunggu lama-lama lagi. Relax je ayat dia. Ayat dia. Macam tu je dia tulis. Jadi, lepas tayamum, sunat terus semayang. Jangan tunggu lama-lama. Terus semayang. Tapi tunggu lama-lama boleh tak? Boleh. Cuma sunat lepas tayamum terus semayang. Biar ada mualat kat situ, sunat. Renggangkan jari ketika menepuk debu itu. Gini, renggangkan, tepuk. Macam ni boleh, sunat macam ni, renggangan. Itu habis. Satu cerita. Membaca doa seperti doa wuduk dan lain-lain. Ni doa semua sama. Sama yang lain-lain, sunat tayamum. Lepas tu habis. Macam mana batal tayamum tu? Lepas dah ada tayamum. Batal tayamum dengan 3 sebab. Yang pertama, segala perkara yang membatalkan wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Dia kena baca gitu. Segala perkara yang membatal wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Segala perkara yang membatalkan wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Ia tu maksud ia yang membatalkan wuduk tu. Ialah juga membatalkan tayamum. Kentut, sentuh laki perempuan, sentuh kemaluan dengan tapak tangan, semualah. Keluar sesuatu kubul dan dubur, situ membatalkan wuduk. Maka apa yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum juga. Selesai satu. Yang kedua, mengetahui, yang lain sikit, mengetahui ada air pada orang yang bertayamum kerana tak ada air. Kadang-kadang tayamum sebab sakit. Sebab sakit, air berlambak. Cuma tayamum kerana sakit. Yang tu tolak tepi dulu. Yang ni orang yang tayamum kerana tak ada air. Kenapa tayamum ni? Sebab tak ada air. Jadi bila dia tayamum kerana tak ada air, tiba-tiba mengetahui ada air. Dia tahu ada air. Tahu ada air. Bukan jumpa air, tahu ada air. Bila dia tahu ada air, sebelum masuk mengerjakan sembahyang, sebelum Allahu Akbar, atau menyebut roh akbar sekalipun, maksudnya Allahu Akbar, baru habis cerita dah. Kalau Allahu Akbar, dia tahu tiba-tiba ada air.
Tahu tu nanti kita cerita macam mana dia boleh tahu. Dia tahu ada air. Maka waktu tu terbatal tayamum dia. Tak boleh semayang dah. Terbatal tayamum. Tapi kalau dah Allahu Akbar, betul ada orang bagi tahu ada air. Itu lain. Itu sebab dah semayang. Bila dah semayang, baru tahu ada air, mungkin hujan turun ke apa, semayang teruskan. Tak batal semayang. Dia sebelum ra tu. Ataupun seketika menyebut ra, dia kena habis. Allahu Akbar. Habis dah. Kemudian baru tahu ada air, teruskan semayang. Tayamum tak batal. Tapi sebelum tu, sebelum semayang atau tengah Allah hujan, batal. Jadi mengetahui ada air sebelum semayang akan membatalkan tayamum. Soalannya, mengetahui itu mesti bertitik atas air ke? Air tu? Tidak. Macam mana? Macam ni. Antaranya, sekalipun air itu cukup buat untuk seorang. Sedang yang bertayamum tu ramai. Kita bagi contoh macam mana. Dia tayamum nak semayang. Lepas tu nak semayang ni, tengah-tengah nak semayang ni, belum takbir lagi lah. Tiba-tiba, ada orang kata, jumpai. Ada orang waktu tu 100 orang, betul lah. 100 orang ada, semua tak ada air ni. Pakat-pakat tayamum, tayamum, 100 orang dah tayamum nak semayang. Tiba-tiba seorang tu kata, aku jumpa air satu. Ada air. Bila kata ada air, satu botol ni je. 100 orang batal semayang. Batal wuduk. Batal tayamum. 100 orang batal tayamum. Sebab 100 orang tu tak semayang lagi. Pakat-pakat dah tayamum. Kenapa pula batal? Kerana ada air. Air sebotol mana boleh pakai 100 orang? Walaupun sedikit. Walaupun bukanlah sebotol banyak sangat. Segelas ni. Aku jumpa air, dia kata. Mana tengok air? Satu. Masa dia kata dia jumpa air tu, 100 orang yang bertayamum tadi yang kat situ, semua batal. Batal tayamum. Kecuali yang dah takbir. Allahu Akbar. Baru dengar jadi, tak apa. Dia dah semayang. Batal. Walaupun sikit. Kurang lagi. Satu sudu jumpa. Bagi contoh pelik. Jumpa air satu sudu. Batal semua dah. Jumpa satu sudu je pun. Nak pakai seorang pun tak cukup. Batal dah. Ataupun bertitik. Tengah, aku rasa hujan lah. Kau tengok setitik ni air. Batal semua. Yang ada kat tu semua batal. Dalam sekali mana ada setitik tu je. Batal tetap batal. Dah batal. Habis nak semayang, tayamum lain. Tayamum lain senang je pun. Tepuk je lah. Ya? Walaupun cukup buat seorang. Sedang yang bertayamum tu ramai. Demikian juga, yang ini bukan ada air ni. Waham aja. Waham ni terbayang dalam fikiran. Waham ni macam sangkaan. Sangka aja. Air tak tahu ada tak ada lagi. Yang tadi walaupun satu sudu, walaupun satu titik, walaupun satu botol, air ada. Cuma tak cukup. Yang ini air tak nampak pun air. Cuma waham. Waham ni agak sangka je baru. Batal juga tayamum. Sangka pun batal tayamum. Dia kata ada air seperti dilihatnya ada pasukan pengembara datang menuju ke tempat ia berada. Itu sangka je. 100 orang, kita ambil contoh ramai lah. 100 orang semua pakat-pakat tayamum nak semayang. Dia sebut, apa benda tu nampak tu? Itu pengembara, ni kat Padang Pasir lah, cerita Padang Pasir. Itu pengembara tu. Batal lah. Kata tu pengembara je. Datang tu nampak 45 orang bawa unta, bawa kuda tu. Iyalah. Yang 100 orang tayamum ni semua batal. Datang, dia pun kata, ada air tak? Kami cari air ni. Engkau pun tak ada air. Kami pun tak ada air. Tak, tetap batal lah. Tetap batal. Habis tu nak semayang macam mana? 100 orang tadi semua tayamum balik. Sangka gitu. Sangkaan. Atau dilihatnya sekurang-kurang disangkakan air ini seperti dilihatnya pengembara, atau dilihatnya bukan sekurang tu, kunang-kunang, atau dilihatnya kunang-kunang. Kunang-kunang apa? Yang tu Padang Pasir. Kalau kita tak Padang Pasir lah, kita tengok jalan nak. Kita jalan tengah panas, nampak ada air tu. Pergi dekat tak ada air kan. Dia panggil bukan uap. Bukan uap. Uap ke? Kan? Tak ada air. Kalau saya carilah dalam kamu dia panggil Fata Morgana. Dia bukan uap. Dia ilusi optik. Keluar bahasa-bahasa gitu. Dia mata kita je nampak gitu, dan kesan tindak balas. Panas tadi. Maka nampak macam air. Pergi-pergi tak ada air. Dua orang dulu panggil kunang-kunang. Kalau bahasa syarak dia panggil
Sarabi. Kat bawah kecil tu. Nak baca kecil sangat. Dalam, tengok apa, nota kaki tu. Dalam bahasa Arab disebut sarab atau sarabi. Iaitu rupa berkelip-kelip di atas jalan waktu panas. Saya agak kunang-kunang. Oh, dia agak kunang-kunang. Kalau yang betul bahasa Melayu lain daripada kunang-kunang, saya ikut. Oh, relax je ayat dia. Relax je ayat dia. Dia kata yang dia kata kunang-kunang. Kata orang kata, bukan kunang-kunang. Habis tu dia sebut nama lain. Tak kisah, saya ikut. Yang penting maksudnya tu. Maksudnya tu. Relax je. Tak payah pakai ayat canggih-canggih. Yang penting bukan istilah tu. Yang penting yang nak cerita tu apa. Istilah tu tak penting. Dia kata kunang-kunang. Okay? Maka batal. Dia tengok, cuba tengok tu apa benda tu. Iyalah, macam air lah. Pergi. Lah. Bukan. Cahaya aja. Okey. Tetap tayamum dah batal. Ada lagi dalam kitab kita tak ada tulis ada lagi. Contoh lagi apa? Awan hitam datang. Wih, awan gelap ni. Nak hujan ni. Batal tayamum. Ada orang menjerit. Tiba-tiba je. Pakat-pakat tayamum. Ada orang menjerit. Oh, ada air. Batal. Pergi-pergi. Ada mana air? Hilang. Tadi ada. Tak, dah batal tetap batal. Batal tayamum. Jadi maknanya, tayamum ni mudah sangat untuk batal. Sangkaan macam tu boleh batal. Sangkaan macam tu boleh batal lah. Walaupun orang menjerit itu. Orang tipu. Oh, ada air. Ada air. Mana? Saja je lawak. Batal lah. Cuma nak tayamum pun senang. Kata, teruk lah kena tayamum. Tak teruk sapu muka dengan tangan je. Tak boleh sangka langsung. Adapun orang yang tayamum kerana sakit, tayamum yang cara yang kedua. Pertama, tayamum kerana tak ada air. Selesai tu. Ni tayamum kerana sakit. Air berlambak. Sakit tu maksud ada balutan, terbakar tangan, terbakar kaki, tak boleh kena air. Dia wajib tayamum juga. Dan seumpama sakit, tidak batal tayamum dengan melihat air. Memanglah dia tayamum tu bukan sebab tak ada air. Kalau macam tu, macam mana nak sembahyang? Maka, orang yang mengetahui ada air, dan sebenarnya ada air. Orang yang mengetahui ada air, sebenarnya memang ada air. Dia tahu, ada air. Pergi-pergi, betul lah ada air. Wajib mengambil wuduk. Wajib ambil wuduk lah, dah ada air. Dan sembahyang. Dan orang yang waham itu, yang sangka itu, ada air, dengan tengok awan, dengan tengok pengembara, dengan ada orang menjerit. Macam-macam lah, tengok Fata Morgana tadi. Setelah ia mencari, lepas dia tengok tu dia pergi cari, dia dapati tidak ada juga air. Mencari itu jauh pencarian tu, kadar anak panah boleh pergi. Itu kadarnya. Kenapa? Nak cari, kata kena cari dulu baru boleh tayamum. Ya, nak cari tu jauh mana? Berapa kilometer nak cari? Dia tak ada kira kilometer. Dia kira, orang dulu kira macam ni. Sejauh anak panah boleh pergi. Biasa mana? Kalau tarik, pergi. Berapa jauh boleh maksimum? Berapa? Bukan anak panah sekarang lah, yang dulu lah. Yang original anak panah. Nak je. Ataupun yang ulama yang kedua kata, sejauh jeritan, maksimum boleh pergi. Dalam keadaan tak bising, dalam keadaan tengah malam ke, boleh pergi 2 km. Panah pun boleh pergi 2 km. Saya tak tahu, saya baca kitab je. Kita tak pernah try. Tapi boleh jadilah. Boleh jadi, boleh. Sepelaung, sepelaung. Istilah dia panggil sepelaung. Itu sepelaung dari sudut jeritan. Kita kata 2 km mungkin boleh kot. Boleh kot. Sebab kadang-kadang orang dulu suara kuat juga kan. Kalau malam-malam dia boleh sampai, mungkin lah. Tapi kalau panah tu 2 km jauh. Tak tahu lagi, tunggu tu. Pergi, kejar. Pop jatuh 2 km. Wallahu alam. Saya tak tahu. Cuma kalau ikut dalam kitab kata 2 km. 1 batu setengah. 1 batu setengah? Betul tak? 2 km. Lebih kurang tak? 2 km. Maknanya dia kena cari. Dia kata cari air tadi 2 km radius. Cari. Kalau tak ada, baru boleh tayamum. Setelah ia mencari 2 km, didapati tidak ada juga air.
kerana ia kenalah ia bertayamum sekali lagi dan semayang. Sekali lagi tu, sekali lagi. Sebab apa sekali lagi? Dia tayamum. Tiba-tiba ada orang kata, kau nampak kat tu? Awan hitam kat situ. Jauhnya 1 kilometer. Maknanya sangka ada air lah. Batal tayamum, dia pergi cari. Sampai-sampai. Lah, tak ada pun air. Tayamum sekali lagi. Tu, tayamum sekali lagi. Sebab tu bertayamum sekali lagi. Macam tu lah. Tiba je, dah tayamum, ada orang jerit. Oh, ada air. Siapa jerit tu? Tak nampak pun. Tak siapa. Oh, tu kecil orang tu. 1,5 km. Pergi kat dia. Betul ke ada air? Tak ada, aku saja je buat lawak. Buat lawak bodoh. Pergi penampar sekali, penat aku berjalan. Lepas tu tayamum sekali. Nak cerita dah batal. Kalau tok guru dulu, dia istilahkan tayamum ni tayar spare. Untuk sunnah faham. Saya ingat lagi, tok guru punya contoh. Dia, tayamum ni tayar spare. Wuduk ni tayar original lah, tayar tu. Tayar ori ni, kita bawa laju boleh, kita kona, derih pun boleh lagi, berasap-rasap. Lalu kok air boleh, lalu kok kering boleh. Tayar original, tayar betul, tayar ni. Tapi tayamum ni, tayar spare. Tayar spare, biasa tayar spare, dia yang botak dah. Buat apa simpan tayar spare tebal-tebal? Pakai ya dulu bila dah botak, pakai jadikan spare. Kat tayar spare ni kan banyak masalah. Nak bawa tak boleh laju sangat. Tayar spare. Kalau kena kat air silap-silap, tak cengkam tu, boleh lari tu. Banyak hal. Jadi macam itulah tayamum ni. Banyak hal. Dengar, ada air, batal lah tayamum. Tengok awan ni tak batal tayamum. Orang tipu pun batal tayamum. Tengok cahaya pun batal tayamum. Dia tak kuat. Dah nanti kalau semayang nanti, satu fardu, satu tayamum. Untuk banyak sebab tayar spare. Sekadar bawa nak pergi ke kedai untuk tukar tayar je. Senang faham gitu. Tentang lepas atau gugur fardu pula. Tentang lepas atau gugur fardu orang yang sembahyang bertayamum kerana tiada air, ada huraian, ada tafsil. Okey, lepas tayamum, sekarang ni tak ada air. Bila tak ada air, dia pun tayamum, tak ada air, dia tak boleh wuduk, maka nak sembahyang dia tayamum. Dia tak berhadap besar nak mandi, tak ada air, maka tayamum. Lepas sebab apa tayamum? Sebab nak sembahyang. Maka dia pun sembahyanglah dengan tayamum. Soalannya, adakah sembahyang dia tadi kena qada? Ni soalannya. Adakah sembahyang dia kena qada? Kita kata, nak kena qada apa? Dia dah tayamum kan? Oh, no, bukan gitu. Kadang-kadang walaupun tayamum kena qada juga. Dia ada 3 perincian. Yang pertama, jika berlaku demikian itu tu maksud dia tayamum sebab tak ada air, kemudian dia semayang. Semayang dengan tayamum tadi. Demikian itu tu maksud. Jika berlaku demikian itu, yang mana dia tayamum tu di tempat yang biasanya memang tak ada air. Tempat yang biasanya memang tiada air di situ. Gugurlah fardunya. Dengan maksud tidak dituntut mengulangi sembahyang lagi, tak wajib qada. Tempat tu memang biasa tak ada air, tengah padang pasir. Memang biasa padang pasir tak ada air. Dia pun pergi padang pasir yang tak ada air tu. Bila pergi cari-cari air, memanglah tak ada. Kemudian dia nak sembahyang, dia tayamum. Lepas dia tayamum, dia sembahyang. Sembahyang dia tak kena qada. Sebab dia ada di tempat yang memang biasanya tak ada air, dan ketika dia sampai pun tak ada air. Tapi kalau dia pergi tempat yang biasanya tak ada air, dia sampai-sampai tiba-tiba ada air. Ada air. Itu kan wajib. Itu wajib ambil wuduk sebab ada air. Okay? Jadi, dia pergi ke satu tempat dan memang biasanya tak ada air, dan dia pun pergi ke tempat itu. Kenapa dia pergi? Tak kisahlah gimana-mana buat apa pun. Dia pergi, nak semayang. Tengok-tengok tak ada air. Dan tempat tu memang biasa tak ada air. Maka dia tayamum dan semayang. Semayang dia sah, tak perlu qada. Selesai. Yang kedua, di tempat itu terkadang ada air, terkadang tak ada air. Tempat tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tempat yang dia nak pergi tu. Sama ada, bukan, sama banyak, lebih kurang. 50-50. Di antara ada dengan tiada. Kadang-kadang tempat tu ada air, kadang-kadang tak ada air. Kalau kita tengok sebulan, contohlah. Kalau sebulan tu dalam 15 hari ada air, 15 hari tak ada air kot. Itu agak-agak je. Ada air dengan tak ada air tu sama banyak. Okey, gugur juga fardunya. Dia pun pergi sana. Dia tak cerita pergi sana tu. Tempat yang dia nak pergi tu ataupun dia nak lalu tu, kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air, sama banyak. Kemudian dia pun pergilah ke situ ataupun lalu ke situ. Lalu dah masuk waktu nak sembahyang. Cari-cari memang tak ada air. Dia pun tayamum dan sembahyang.
Dia sembahyang dan dia tayamum dan dia sembahyang di tempat yang kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air, sama banyak, 50-50. Secara umumnya gitulah, tak ada lagi tepat-tepat, agak-agak sama banyak. Lepas dia sembahyang tu, dia pun teruskan perjalanan. Maka tak kena qada juga. Tak kena qada. Yang ini kena qada. Yang ketiga. Yang ini kena qada. Yang ini biasa jadi ya. Jika sembahyang itu di tempat yang biasanya ada air, tiba-tiba masa ia berada di situ tiada air, ia pun bertayamum dan sembahyang. Okey, sekejap, berhenti kejap kat situ. Satu lagi yang tak ada dalam kitab. Yang nombor 2 tadi, macam mana kalau tempat tu bukan 50-50, ada air atau tidak? Bukan 50-50. Tempat tu biasanya tak ada air. 70%. Biasanya. Maksudnya kalau dalam sebulan, kita ambil sebulan, 20 hari tak ada air. 10 hari ada air. Yang tadi 50-50. Dia tak sebut. Macam mana kalau bukan 50-50? Bukan separuh-separuh. Tempat tu kalau kebanyakan masa di tempat itu tak ada air. Sebahagian kecil je ada air. Dari sudut masa. Setahun tu, sebulan je ada air. 11 bulan lagi tak ada air. Yeah. Maka dia semayang di situ, dia tayamum di situ, tak kena qada juga. Tak perlu qada juga. Okay. Yang itu dia tak sebut, kita sebutkan. Lagi kita bahas lagi satu. Yang ini dia kata, jika tempat tu biasanya ada air, tiba-tiba masa dia berada di situ tak ada air. Biasa tempat tu ada air. Tempat kita kat sini. Kat rumah kita biasa ada air. Atau kita pergi mana-mana dalam Malaysia ni biasanya ada air. Tiba-tiba hari tu tak ada air. Kemarau ke tak ada air. Maka dia pun bertayamum dan dia semayang. Yang mana tempat yang dia tayamum tu biasanya ada air. Ataupun tempat itu bukan 50-50, kebanyakannya ada air, bukan mesti ada air tiap hari, tidak, tapi dari sudut kebanyakan. Kalau sebulan tu 20 hari ada air, 10 hari je tak ada air. Yang contoh pertama tadi 20 hari tak ada air, 10 hari ada air, dan dia sampai-sampai memang tak ada air, dia tayamum, maka tak perlu qada lagi sebab banyak tak ada air daripada ada air. Ataupun 50-50, sama banyak ada air dengan tak ada air, tak perlu qada juga. Tapi kalau banyak ada air di situ, 20 hari ada air, 10 hari je tak ada air, itu macam mana? Tak sebut tu. Itu dikira macam ada air. Ada air. Tempat yang biasa ada air. Tiba-tiba dia pergi, tak ada air. Tempat ni biasanya 20-25 hari mesti ada air. Yang tak ada air 5 hari je biasanya. Tiba-tiba pergi tak ada air. Ataupun tempat tu memang ada air tiap hari. Tiba-tiba dia pergi tak ada air. Dia pun nak semayang, mesti kena semayang. Maka tayamum lah dia. Dia semayang. Adakah kena qada? Maka gugur fardu. Ini salah. Ini kalau yang Rumi salah. Tengok yang Jawi. Siapa ada Jawi untung. Mana tadi? Yang ni. Ada air tiada, tiba-tiba masa ia berada, saya baca yang Jawi. Berada di situ, jika sembahyang itu di tempat yang biasa ada air, tiba-tiba masa ia berada di situ tiada air, ia pun bertayamum dan sembahyang, maka tiada gugur fardu. Tiada tu hilang kan? Yang Rumi. Yang Jawi betul. Tiada gugur. Yang Rumi dia kata maka gugur. Kalau maka gugur, tiga-tiga gugur, tak payah qada. Maka tiada tu kena tambah. Kerana tiada gugur fardunya. Tiada gugur fardu. Tapi wajib sembahyang. Dituntut ia mengulang sembahyang itu apabila ada air. Mengulang tu masuk qada balik. Dah lah, sembahyang wajib, qada juga wajib bila ada air nanti. Kerana sembahyangnya itu meraihkan atau menghormati waktu sahaja. Sembahyang hormat waktu. Mafhum daripada Bujarimi 1 muka 99 ni tulis tu. Jadi kalau tempat tu biasa ada air atau tempat tu kebanyakannya ada air. Kadang-kadang tak ada air juga tapi kebanyakannya ada air. Tiba-tiba dia sampai tempat tu, tengok-tengok tak ada air. Nak sembahyang, kena sembahyang tak? Maka kena tayamum. Tayamum, muka, tangan, dia pun sembahyang. Bila dia jumpa air, nanti dia wajib qada. Tu jatuh tu, dia ada. Jadi kalau kita kat sini tak ada air, kan? Boleh tayamum kan? Boleh. Wajib qada. Wajib qada. Sembahyang hormat waktu, habis. Yang ni yang susah sikit lah. Kalau tak pernah lalu, susah sikit lepas pada ni. Kita akan bahaskan datang. Bulan depan, tayamum kerana sakit. Kalau orang yang biasa lalu pengajian kitab, dah 2-3 kitab dah pernah lalu. Sakit-sakit, ada balutan, yang bawah tu sahibul jabirah tu. Yang bawah sahibul jabirah tu kan. Ada balutan kat tangan,
Ambil wuduk, lepas tu tayamum. Lepas tu sambung kepala kaki. Apa benda sakit-sakit nak tayamum, main debu-debu pula. Kalau tak biasa dengar, dia susah. Tak biasa dengar, dia faham dah ni. Kita akan bahas sahibul jabirah. Akan datang tayamum kerana sakit. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Saya ingin tasbih kafarah. Dan suratul subhanakallah wa hamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa Assalamualaikum.